Okey, boleh boleh. Ada berapa orang? Okey, alright. Okey, boleh Ustaz. Terekam. Okey, alright. Hai, pasal orang pula. Okey, next slide. Okey, alright.
Dia ada kaitan dengan Indonesia tu. Ada sebut Indonesia tak tadi? Sejarah sejarahnya banyak di Indonesia. Lepas tu baru bawa ke Malaysia. Ada ringkas sangat. Tak ada pendetalan sikit yang Indonesia tu. Hmm. Dan tokoh-tokohnya sekali. Boleh Al-Aqsar. Kan? Siap. Okey, bolehlah teruskan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung dekat lah mana slide? Saya sambung kepada konsep pemikiran aliran Islam liberal. Okay, konsep pemikiran Islam liberal ni dia merombak segala sesuatu yang telah sempurna dan mapan dalam Islam. Pengertian Islam yang telah mapan perlu diliberalkan dan dirombak sehingga orang muka Islam pun dikatakan sebagai Muslim dan agama lain selain Islam pun dapat ditafsirkan sebagai Islam. Okay. Konsep pemikiran dia ni terbagi kepada 5 aspek tau. Yang pertama, menyokong pluralisme agama. Pluralisme agama ni merujuk kepada kepelbagaian agama yang wujud di kalangan manusia dalam menuju kepada Tuhan yang satu. Ini membawa maksud bahawa agama Islam bukanlah satu-satu agama yang benar. Mereka ni berpegang kepada sejarah kedatangan Nabi Muhammad SAW di mana baginda tidak memasukkan syariat yang terdahulu dan Islam adalah sempurna dan menyempurnakan agama yang terdahulu. Yang kedua, penolakan autoriti agama. Ini menekankan kepada kebebasan berpendapat dan sesiapa saja berhak untuk memperkatakan mengenai agama dan hukum. Sedangkan Islam menetapkan autoriti dalam beragama perlu menetapkan autoriti dalam ilmu pengetahuan amat penting. Jadi Islam liberal ni dia macam tak kisah siapa nak bagi pendapat, dia bebas bagi pendapat. Kalau dalam Islam kan dia cakap ilmu tu penting. Kalau kita nak cakap sesuatu benda tu mesti kena ada ilmu, kena ada benda itu yang tetap baru kita boleh share. Macam tu. Yang ketiga, kebebasan berijtihad. Setiap individu bebas berijtihad dalam apa jua bentuk permasalahan. Bagi diorang ni, setiap individu bebas berijtihad dalam apa jua permasalahan agama. Ini kerana kebenaran adalah bersifat relatif dan tidak boleh didakwa oleh mana-mana pihak. Oleh kerana majoriti umat Islam tidak memberikan kebebasan kepada akal dan melakukan berijtihad, mereka ni membenarkan akal dalam urusan ijtihad sehingga kan jika bertentangan nas dengan akal, mereka ni akan menggunakan akal. Nas tu diorang tolak tepi dulu. Dia orang fikir macam apa yang logik dalam akal, itu yang diorang guna. Berdasarkan pandangan Al-Tusi yang mengharuskan takdim,
maslahat an-nas, mendahulukan kepentingan mendahulukan kepentingan umum dari nas. Kebebasan golongan Islam liberal ini berasaskan karya-karya orientalis barat. Itulah sebabnya Islam liberal ni dia lakukan semula pentafsiran syariat, pentafsiran semula ayat Al-Quran. Maaf. Yang keempat, penolakan syariat Islam. Islam liberal mengatakan syariat Islam pada saat ini hanya untuk memberikan kesan negatif kepada pelaksanaannya. Ya Allah, astagfirullah. Maaf. Islam liberal mengatakan syariat Islam pada saat ini hanya akan memberikan kesan negatif kerana pelaksanaannya dianggap bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Penolakan ni atas dasar syariat adalah ciptaan ulama' dan fuqaha selama 300 tahun pertama hijrah. Ianya dikira tidak suci. Antara syariat yang ditolak dan perlukan pembaharuan adalah sistem pembagian harta pusaka, hukum hudud, larangan kahwin antara penganut Islam dengan agama bukan Islam dan yang lain lagi. Yang kelima, menyokong pemikiran pembebasan wanita dan feminisme. Mereka ni berpegang bahawa lelaki dan perempuan dicipta pada satu kejadian yang satu. Islam liberal ni dia memperjuangkan hak persamaan antara lelaki dan perempuan dari sudut hukum syariah. Mereka berpegang bahawa lelaki dan perempuan dicipta pada satu kejadian yang satu. Oleh itu, lelaki dan perempuan mempunyai hak sama rata tanpa ada diskriminasi dan perbelaan keistimewaan. Okay, itu je daripada saya. Next. Okay, teruskan. Okey, nama saya Nurmaisarah binti Muhammad Haslim. Nombor metrik I20104464. Saya akan menyambung manhaj Islam liberal yang terbahagi kepada 6, iaitu tentang agama Islam, tentang Al-Quran, terhadap Rasulullah, terhadap hadis-hadis, terhadap ilmu-ilmu Islam dan terhadap hukum-hukum fiqh. Next dia. Okay, yang pertama tentang agama Islam. Aliran Islam liberal ini berpendapat agama Islam ialah agama yang benar. Mereka juga menganggap agama selain Islam juga benar. Bagi mereka, setiap agama yang mempunyai konsep ketuhanan adalah benar. Seterusnya, tentang Al-Quran. Aliran Islam liberal ini telah membahagikan wahyu kepada dua, iaitu wahyu bertulis dan tidak bertulis. Yang mana wahyu bertulis ialah Al-Quran dan wahyu tidak bertulis ialah akal. Mereka juga berpendapat bahawa Al-Quran hanya menerangkan tujuan-tujuan agama. Bagi mereka, akallah yang akan menentukan hukum sesuatu perkara itu mengikut peredaran zaman. Sebagai contoh, mereka telah menukar hukum yang telah ditetapkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 38, iaitu hukum potong tangan bagi pencuri kepada keringanan seperti dipenjara dengan alasan untuk memajukan agama Islam. Seterusnya, terhadap Rasulullah. Aliran Islam liberal ini beranggapan sifat kenabian yang dimiliki oleh Rasulullah hanya kemampuan manusia biasa. Bagi mereka, sesiapa sahaja yang boleh memimpin, maka mereka boleh mengambil sifat kenabian seumpama Rasulullah. Mereka juga menganggap sunnah baginda tidak seperti bersugi, memakai serban dan jubah tidak sesuai untuk digunakan pada masa kini kerana dianggap sebagai ketinggalan zaman. Seterusnya, terhadap hadis-hadis, Islam liberal ini mempunyai kefahaman sendiri dalam memaham dan menafsirkan hadis. Mereka juga menganggap hadis ini tidak berasal daripada Rasulullah. Bagi mereka, kebenaran hadis-hadis mutawatir tidak lagi relevan untuk digunakan pada masa kini kerana mereka menganggap ianya hanya layak untuk digunakan kepada masyarakat Arab zaman Rasulullah sahaja. Mereka juga menganggap mereka juga menganggap hadis-hadis yang menceritakan tentang azab kubur, hari akhirat dan sebagainya adalah rekaan cerita para perawi sahaja. Seterusnya, terhadap ilmu-ilmu hadis.
Islam liberal ini tidak menghormati ilmu-ilmu Islam seperti ilmu fiqh, tafsir hadis dan sebagainya. Bukan sahaja dengan itu, mereka juga meremehkan ilmu dan menganggapnya sebagai buatan daripada manusia. Mereka juga menganggap ulama hanyalah manusia biasa yang dibelenggu tafsiran jumud akibat penyembahan mereka terhadap teks dan kaedah yang mereka sendiri cipta. Seterusnya yang terakhir ialah terhadap hukum-hukum fiqh. Aliran Islam liberal ini mempunyai kaedah tersendiri untuk menentukan usul fiqh, yang mana mereka akan mengubah bentuk yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, mereka telah menentukan hukum berkaitan dengan aurat wanita. Bagi mereka, kewajipan sebenar menutup aurat ialah apa sahaja pakaian yang sopan dalam masyarakat yang selari dengan zaman. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Boleh tak ulang balik yang poin yang pertama kedua tadi? Terhadap agama dengan Al-Quran. Okey, pertama apa agama Quran ya? Okey, ulang balik yang tu. Aliran Islam liberal ni menganggap agama Islam ialah agama yang benar. Mereka juga menganggap agama selain Islam juga benar. Bagi mereka, setiap agama yang mempunyai konsep ketuhanan adalah benar. Maksudnya diorang anggap ni semua agama benar. Okey, seterusnya Semua agama dah sama. semua yang ada konsep ketuhanan benar. Agama Islam tu seterusnya. sama dengan agama Hindu. Okey. Okey, terus kedua. Tentang Al-Quran, aliran Islam liberal ini telah membahagikan wahyu kepada dua, iaitu bertulis dan tidak bertulis. Yang mana wahyu bertulis ialah Al-Quran, tidak bertulis ialah akal. Mereka berpendapat Al-Quran hanya menerangkan tujuan-tujuan agama. Sedangkan Al-Quran ini meliputi seluruh aspek. Bagi diorang, akal lah yang akan menentukan suatu hukum itu mengikut peredaran zaman. Mereka juga telah menukar hukum yang telah ditetapkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 38, iaitu hukum potong tangan bagi pencuri kepada keringanan seperti dipenjara dengan alasan untuk memajukan agama Islam. Okey. Itu saja. Okey, next. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Abdul Aziz. Nombor matrik I20104521. Suara kau sikit, dekatkan dengan mic tu. Seterusnya saya akan menerangkan perbezaan Islam dengan liberal. Perbezaan Islam dengan liberal dari segi aspek akidah. Islam tidak memisahkan urusan dunia dan akhirat, manakala liberal ni berakidah dengan akidah sekular. Dari segi sistem Ulang balik. Suara tak clear lah. Dekat dengan mic. Ustaz, saya tak on camera, lain tak clear. Okey. Saya akan menerangkan perbezaan Islam dengan liberal. Islam dari segi aspek akidah, Islam tidak memisahkan urusan dunia dan akhirat. Manakala liberal ni berakidah dengan akidah sekular. Dari segi sistem kehidupan, Islam mengaturkan umatnya melalui sistem-sistem yang dianjurkan oleh Islam sendiri. Liberal pula, aturan kehidupan mereka tidak berlandaskan kepada mana-mana agama. Terusnya dari segi kebebasan beragama, agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Manakala liberal, setiap individu bebas dalam beragama, malah ianya adalah urusan individu yang tidak perlu dipersoalkan. Dari segi kebebasan berpendapat, tiada kebebasan berpendapat dalam Islam kecuali kepada perkara-perkara yang dibenarkan. Liberal pula mereka bebas dalam memberikan pendapat dalam apa sahaja persoalan. Dan yang terakhir ialah
kebebasan berperilaku. Dalam Islam setiap perbuatan manusia terikat dengan syariat. Manakala liberal, setiap individu bebas dalam melakukan apa sahaja. Seterusnya ialah tentang fatwa tentang Islam liberal. Keputusan Fatwa Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam ada dua, iaitu dari segi aspek akidah dan juga syariah. Dari segi aspek akidah, mereka berpegang kepada konsep pluralisme. Konsep pluralisme adalah menjadi pegangan utama dalam aliran pemikiran liberal. Pluralisme agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep, persepsi dan respon yang tersendiri terhadap realiti yang agung. Semua agama adalah sama taraf merujuk kepada realiti yang agung. Next. Dari segi aspek syariah, mereka mempersoalkan metodologi pentafsiran Al-Quran dan Hadis. Aliran pemikiran ini mempersoalkan cara atau metodologi pentafsiran Al-Quran yang digunakan ini dengan slogan membuka dan membebaskan tafsiran Al-Quran. Aliran pemikiran ini menggunakan pendekatan takwilan sendiri terhadap beberapa ajaran Al-Quran yang jauh berbeza dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya, mereka mendakwa syurga dan neraka tidak wujud melainkan kesan psikologi kegembiraan dan kesedihan manusia. Hari akhirat ditafsirkan sebagai tidak wujud melainkan satu fasa untuk manusia mencapai satu tingkatan kepada tingkatan yang lebih matang dan sempurna. Menurut buku Persekutuan Kuno, pelbagai ideologi dan pemikiran baru yang datang dari barat dibawa masuk ke dunia Islam, termasuklah fahaman liberalisme agama. Ia ditambah pula dengan proses globalisasi yang sedang berlaku di seluruh dunia. Maka ia telah menghasilkan suatu perubahan yang agak drastik terhadap pegangan akidah dan pemikiran umat Islam. Dalam konteks kajian ini, liberalisme agama akan dinilai menerusi perspektif Ahlussunnah wal Jamaah sebagai satu-satunya aliran yang benar, kukuh dan berpengalaman dan menghadapi cabaran pemikiran yang lain. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada presenter seterusnya. Terima kasih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nur Nabila binti Jamili, bernama matrik I20101459. InsyaAllah hari ini saya akan terangkan pula tentang Islam liberal yang dibawa ke Malaysia. Tak dengar, cuba dekatkan sikit dengan mic tu. Saya akan terangkan pula tentang Islam liberal di Malaysia. Dengar tak Ustaz? Kuat sikit. Macam kamu marah orang tu. Saya akan terangkan pula tentang Islam liberal di Malaysia. Sebelum kita masuk kepada Islam liberal di Malaysia, saya akan terang apakah itu IFC. Jadi IFC ni adalah nama panjang dia ialah International Forum Council, merupakan suruhanjaya yang ditubuhkan oleh Majlis Peguam Malaysia dan disokong oleh Majlis Perundingan Malaysia bagi ajaran Buddha, Kristian dan juga Hindu. Jadi IFC ni dia mempunyai peranan sebagai penyiasat, perantara, perunding dan pendamai terhadap dakwaan perbuatan yang berjejaskan keharmonian agama. Jadi pada asalnya IFC ni ialah Inter-Religious Council ataupun IRC, iaitu adalah sebuah suruhanjaya yang dicadangkan seperti badan berkanun yang mempunyai kuasa undang-undang yang boleh mengubah ajaran sesetengah agama akibat daripada desakan penganut agama lain. Jadi badan ini berfungsi mirip Suhakam, iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia yang menerima dan melayan aduan-aduan berkaitan agama. Jadi matlamat penubuhan IFC ni adalah untuk meminda beberapa ajaran Islam yang akan merosakkan akidah umat Islam dan berpihak kepada kepentingan orang-orang bukan Islam. Jadi Islam liberal ni dia menyokonglah tuntutan yang dibawa oleh NGO bukan Islam seperti IFC ni. Dan IFC ni jugalah tunjang ataupun tulang belakang bagi Islam liberal yang di Malaysia. Seterusnya. Kita masuk kepada pengenalan. Jadi yang pertama pengenalannya adalah bila mana Islam liberal masuk ke Malaysia ni, yang pertama diorang tidak menggunakan nama pertubuhan liberal.
Contoh kalau macam dekat Indonesia, dia orang ada nama dia sendiri iaitu macam jaringan Islam liberal. Itu yang dia orang gunalah kalau dekat Indonesia. Kalau dekat Malaysia ni dia orang hanya dilakukan oleh individu melalui gerakan NGO. Dan gerakan yang terkenal membawa fahaman ini ialah kumpulan Sister in Islam. Yang kedua pula ialah tujuan Islam liberal datang ke Malaysia ni adalah diorang nak memperjuangkan demokrasi dan juga kebebasan. Jadi demokrasi ni maksudnya adalah suatu bentuk kerajaan dengan kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan dibentuk oleh rakyat. Dan yang kedua pula fahaman persamaan hak agama. Macam diorang nak samakanlah hak agama ni, macam kalau dekat Malaysia ni agama rasminya adalah agama Islam. Tapi kalau dia orang nak masuk kan, kalau dia orang masuk dekat kalau apa ni bila mana dia orang masuk dekat Malaysia ni, dia orang nak ada hak persamaan antara agama tu. Maksudnya tak nak ada yang lebih, tak nak ada yang kurang. Yang ketiga pula ialah fahaman persamaan antara hak wanita dan lelaki. Maksudnya Islam liberal ni dia orang nampak dekat Islam ni dia nampak lelaki ni dia macam terlebih ataupun istimewanya banyak dekat lelaki. Tapi dalam Islam kita tahulah Allah dah kata dia ada Islam ni tidak menyamaratakanlah antara lelaki dan perempuan, benda tu sama je. Yang ketiga pula ialah cara penyebaran dia adalah melalui tulisan-tulisan di dalam akhbar, menerbitkan buku berdasarkan Islam liberal, dan juga diorang ni menyebarkan melalui media massa sosial. Seterusnya, jadi isu-isu Islam liberal yang dibawa ke Malaysia adalah diorang ni nak mempertengahkan isu membenarkan murtad atau pertukaran Islam. Jadi poin yang diorang nak masukkan adalah hendak diberi hak mutlak tanpa permohonan ke mahkamah syariah. Diorang tak nak ada apa-apa peraturan yang terikat lah dekat diorang untuk melakukan satu. Yang pertama, diorang hendaklah diberi hak mutlak tanpa permohonan ke mahkamah syariah. Maksudnya diorang tak nak ada apa-apa peraturan ataupun benda-benda yang terikat dengan diorang punya fahaman ni. Yang kedua pula ialah anak yang dilahirkan oleh ibu bapa Islam tidak seharusnya terus menjadi orang Islam. Jadi bila diorang dah besar kan, diorang ni boleh pilih sama ada diorang nak masuk agama Islam ataupun nak masuk agama-agama lain. Yang ketiga pula, mu'alaf diberi kebebasan untuk kembali murtad dan tidak boleh dikenakan tindakan undang-undang. Yang keempat pula, tidak perlu dicatat dalam pengenalan seseorang Muslim bahawa ia beragama Islam. Macam kita tahu kalau dalam IC, kalau orang Islam dia ada tulislah kan, beragama Islam. Kalau orang bukan Islam dia tak boleh apa-apa kan. Jadi diorang tak nak ada benda tu. Yang kelima pula ialah orang Islam dibenarkan murtad sekiranya ingin berkahwin dengan orang bukan Islam. Jadi sekarang ni diorang ni macam senang-senang je nak memurtadkan orang-orang Islam lah dalam benda-benda macam ni. Diorang buatlah isu-isu macam ni supaya kita ni senang-senang nak terpedaya dengan fahaman mereka. Seterusnya, yang kedua pula ialah menghalalkan perkahwinan sejenis. Jadi bentuk gerakannya adalah mengorganisasi kaum homoseksual untuk bersatu dan berjuang merebut hak-haknya yang telah dirampas oleh negara. Macam kita tahu kalau kat Malaysia, bila ada macam golongan-golongan macam LGBT, homoseksual ni semua senang dibuang masyarakat kan. Yang kedua, memberi pemahaman kepada masyarakat bahawa apa yang terjadi pada diri kaum homoseksual adalah sesuatu yang normal dan fitrah, sehingga masyarakat tidak memencilkan, bahkan sebaliknya. Diorang nak terapkan bahawa sebenarnya yang homoseksual ataupun golongan-golongan daripada diorang ni adalah mereka ni sebenarnya daripada kecil lagi dah jadi macam tu. So tak boleh nak ubah lah benda tu. Sebab tu diorang kata macam daripada normal, sesuatu yang normal dan fitrah. Macam daripada kecil lagi diorang dah jadi macam tu lah sampai bila sampai mati kan. Yang ketiga pula, menyuarakan perubahan Undang-Undang Perkahwinan nombor 1/1974 mendefinisikan perkahwinan harus antara lelaki-lelaki dan wanita. Maksudnya kalau nak kahwin tak semestinya antara lelaki dengan perempuan saja. Nak kahwin tu lelaki dengan lelaki pun boleh, perempuan dengan perempuan pun boleh. Jadi atas dasar cinta macam tu. Seterusnya, jadi contoh-contoh lain bagi isu Islam liberal adalah yang pertama, diorang ni menolak beberapa hukum ahwalus syakhsiyah. Contoh macam poligami, iddah, talaq, pembantuan. Contoh poligami,
dalam Islam ni poligami kita tahulah dibenarkan jika seseorang itu berkemampuan. Tapi kalau Islam liberal ni bila adanya poligami secara langsung terbatallah ikatan perkahwinan tersebut. Kalau kat talak pula, hak talak bukan pada lelaki, perempuan pun boleh juga menjatuhkan hukum talak tersebut. Kalau ijab kabul pun sama je dia punya konsep, iaitu kalau perempuan nak menyatakan akad mereka pun tak kisahlah kan, antara lelaki dengan perempuan dibenarkan, tak kisah. Ulang balik. Yang ujung tu. Macam tu, macam kalau ijab kabul kan, ijab kabul dibenarkanlah kalau perempuan, sebab kan diorang kan nak menyamaratakan antara hak lelaki dan wanita kan. Jadi diorang ni nak kalau perempuan nak menyatakan akad mereka, dibenarkanlah. Yang kedua, tiada beza pelacur dengan pernikahan halal. Kita tahu kalau pernikahan dalam Islam ni adalah suatu amalan yang mulia lah dan dituntut. Dan kita tahu perkahwinan ini mampu melengkapkan setengah daripada agama Islam. Tapi bagi diorang ni pula pernikahan halal ni adalah satu benda yang sama je macam pelacur. Maksudnya diorang ni tidak menekankan kalau macam nak ada hubungan ke apa-apa, tidak kisahlah nak kahwin ke tak nak kahwin macam tu. Yang ketiga pula ialah kritikan terhadap Al-Quran dan penolakan terhadap hadis. Diorang ni memang tidak menggunakanlah mana-mana sumber daripada kedua sumber ni. Diorang ni kiranya macam nak membuat pembaharuan baru tentang apa yang berkait dengan Islam dan ajaran mereka. Jadi bila mana ada sumber-sumber yang mereka pakai daripada Al-Quran dengan hadis ni, mereka akan ubahlah kalau apa yang disuruh dalam Al-Quran dan hadis tersebut membebankan mereka. Yang keempat pula adalah wanita dibolehkan mengimamkan solat. Kita tahu Meninggalkan solat. Boleh meninggalkan apa solat? Wanita dibolehkan mengimamkan solat. Mengimamkan solat. Okey. Okey, kita tahu yang diorang ni nak menyamaratakanlah kan hak sesama jantina. Jadi apa yang lelaki boleh buat pun macam tu jugalah perempuan boleh buat. Sebagai contoh macam lelaki kan boleh jadi pemimpin kan. Perempuan pun dibenarkan jadi pemimpin, ketua, bahkan dalam solat pun perempuan ni dibolehkanlah menjadi imam walaupun dalam saf tersebut adanya lelaki. Jadi contohnya macam gerakan feminis Aminah Wadud, diorang ni menyebarkan ajaran bahawa wanita ni dia boleh mengimamkan solat dari jamaah campuran kaum Adam dan Hawa atas kesaksamaan gender. Jadi dekat Oxford terdapat sebuah pusat agama yang membimbing kelas pengajaran agama dengan menyuruh pelajar perempuan melaungkan azan sebelum solat bermula. Maksudnya dia orang macam daripada kecil lagi dia orang dah terapkan dan didik bahawa perempuan sebenarnya sama je dengan lelaki. Jadi untuk pengetahuan semula, Aminah Wadud ni merupakan penolong kanan Profesor Pengajar Al-Quran di Universiti Antarabangsa. Dan gerakan ini terkenal selepas Aminah Wadud ni dia mengimamkan solat Jumaat di Virginia Commonwealth University, New York pada 18 Mac 2005. Jadi kesimpulannya adalah yang kita dapatlah daripada gerakan Islam liberal ni, iaitu yang pertama, gerakan Islam liberal ini berusahalah untuk menyesatkan umat Islam dengan cara menyebarkan ajaran mereka di media massa ataupun media sosial. Jadi orang yang macam kita yang ada macam basic tentang agama ni lah kena bagi tahu orang lain bahawa contoh kalau ada perkara yang tidak sahih ke apa-apa kan, merujuklah pada kita untuk supaya benda ni tidak tersebar luas. Yang kedua pula ialah penyebaran ini berlaku atas kerana kepemilan Islam juga dalam bidang agama secara terperinci. Yang ketiga pula ialah umat Islam haruslah menanam sifat keteguhan iman di dalam diri dan berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sebenar. Yang terakhir, setiap rujukan yang dilakukan ataupun dipelajari haruslah berlandaskan dengan Al-Quran dan Hadis. Rasulullah pun kata, taraktu fikum amrayni, aku dengan kamu dua perkara yang mana bila kamu pegang itu tidak akan tersesatlah buat selama-lamanya, Al-Quran dan Hadis. Sampai di sini saja kami.